Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid dan juga barisan AJK Masjid Al-Ansar dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita lihat tentang peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Kita berada di awal bulan Sya'ban dan tidak berapa lama lagi kita akan menyambut puasa pada bulan Ramadan. Kita lihat peristiwa yang pertama adalah berlakunya peralihan kiblat pada bulan Sya'ban. Peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Nabi SAW menanti-nanti bila berlakunya peralihan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Setiap hari Nabi akan melihat wajahnya ke langit, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan kehendaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam suratul Baqarah ayat ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sesungguhnya kami melihat kamu membolak-balikkan muka kamu ke langit, maka pasti kami akan mengalihkan kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, alihkan muka kamu ke Masjidil Haram sebagai kiblat kamu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada maka alihkan atau palingkan muka kamu ke arah kiblat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu sehinggalah kamu menyukai perkara tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyatakan, ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat Tuhan kamu tidak melihat melainkan aku tidak melihat Tuhan kamu melainkan dia akan menyegerakan pada kehendak kamu. Apa yang kamu suka Allah akan segerakan. Itu peristiwa yang berlaku pada bulan Sya'ban yang tak akan berlaku selepas ini lagi. Ada perkara yang kedua yang berlaku pada bulan Sya'ban, iaitu diangkat amalan manusia. Ada diangkat amalan manusia ini, ada diangkat secara tahunan. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasum min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Usamah bin Zaid kata, aku tak pernah lihat kamu berpuasa pada satu bulan daripada mana-mana bulan yang mana puasa kamu ini banyak pada bulan Sya'ban berbanding bulan yang lain. Maka Nabi SAW menyatakan, zaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itulah satu bulan manusia lalai pada bulan tersebut di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Dan Nabi menyatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itulah satu bulan yang diangkat pada bulan tersebut amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ib. Nabi kata, aku suka diangkat amalan aku pada bulan Sya'ban ini dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini angkat secara tahunan amalan. Ada juga di sana angkat secara harian.
angkat secara harian amalan kita. Dalam Sahih Muslim dinyatakan daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami mengucapkan dengan 5 kalimat. Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah taala yang menundukkan keadilan dan juga mengangkat keadilan. Dan diangkat kepada Allah amalan pada waktu malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam. Itu diangkat amalan kita pagi sekali, malam sekali. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabun fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat silih berganti pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Malaikat berkumpul pada semayang subuh, semayang asar. Kemudian mereka naik. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, sedangkan Allah Taala Maha mengetahui, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hamba aku? Maka malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang semayang, kami datang kepada mereka pun mereka sedang semayang. Ketika manusia sedang semayang asar, malaikat yang shift malam akan turun, malaikat yang shift siang akan naik ke atas. Silih berganti semayang subuh pun begitu. Malaikat yang shiftnya siang akan turun ketika semayang subuh, maka malaikat malam akan naik, akan bawa amalan kita dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada diangkat amalan kita secara fauri, iaitu secara cepat. Hadis daripada Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana yusalli arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sembahyang 4 rakaat selepas daripada gelincir matahari, iaitu masuk waktu zuhur, waktu zawal. Sebelum sembahyang fardu zuhur, selepas masuk waktu zuhur. Kemudian Nabi menyatakan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Sesungguhnya waktu tersebut, selepas azan zuhur, sebelum sembahyang fardu zuhur, itu adalah satu waktu yang dibuka padanya pintu-pintu langit. Maka Nabi menyatakan, aku suka diangkat amalan soleh aku pada waktu itu, pada waktu tersebut, iaitu pada waktu gelincir matahari. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan sunat qabliyah zuhur. Kerana malaikat, pintu langit akan terbuka. Bila pintu langit akan terbuka, doa akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihi taslim yuftahu lahunna abwabus sama'. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur, dan tidaklah pada 4 rakaat tersebut 1 salam, maknanya 4 rakaat 2 salam, dibuka baginya pintu-pintu langit. Dan waktu tersebut waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pintu langit dibuka, amalan kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diangkat. Ada yang diangkat secara mingguan. Hadis daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa itsnain. Diangkat amalan pada setiap hari Khamis dan juga hari Isnin. Fayaghfirullah azza wa jalla fi dhalikal yawm likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa pada hari tersebut, Isnin dan juga Khamis ini, bagi setiap orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Illa mar'an kana bainahu wa bain akhihi syahna, melainkan seseorang yang ada permusuhan di antara dia dan juga saudaranya, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia.
Fayuqal urku hadaini hatta yastalihah. Allah Ta'ala akan tangguh dulu untuk orang yang di antara dua orang ada permusuhan. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia, melainkan sehingga mereka berdamai. Dikatakan kepada mereka ini tidak diampunkan dosa sehingga mereka berdamai. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmizi, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Dibentang amalan manusia pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Nabi menyatakan, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku suka dibentangkan amalan aku dalam keadaan aku berpuasa. Ini semua adalah menunjukkan tentang kelebihan amalan kita akan diangkat. Ada diangkat secara tahunan pada bulan Syaban, ada diangkat secara mingguan pada Isnin dan Khamis, ada diangkat segera iaitu pada waktu lepas zuhur, selepas azan, selepas masuk waktu zuhur, sebelum semayang fardu zuhur, dan ada yang diangkat secara harian iaitu pagi dan juga malam. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan berpuasa pada bulan Syaban. Ditanya kepada Nabi SAW, ayyus saum afdal ba'da Ramadan, apakah puasa yang paling afdal selepas daripada Ramadan? Maka Nabi menyatakan Sya'ban lita'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban antara bulan yang terafdal kerana memuliakan bulan Ramadan. Ditanya kepada Nabi, ayyus sadaqah afdal, apakah sedekah yang terbaik? Maka Nabi menyatakan sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami kata Nabi tak buka puasa setiap hari. Wa yuftir hatta naqul la yasum, dan Nabi tak puasa sehingga kami menyatakan Nabi tak pernah puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu. Dan Aisyah kata, aku tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan sama sekali melainkan pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan lebih banyak Nabi berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan juga Imam Tirmizi dan selain daripada mereka. Aisyah menyatakan, ma ra'aitun Nabi, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan lebih banyak Nabi berpuasa melainkan pada bulan Sya'ban. Kana yasumhu illa qalilan, Nabi berpuasa bulan Sya'ban melainkan sedikit yang Nabi tidak berpuasa. Bal yasumuhu kulluh, bahkan bal yasumuhu kullah, bahkan Nabi berpuasa bulan Sya'ban keseluruhannya. Masuk keseluruhan, terlampau banyak Nabi berpuasa pada hari-hari bulan Sya'ban sehingga seolah-olah Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Sedikit sangat Nabi tinggalkan puasa pada bulan Sya'ban. Mengenai pendapat mengenai puasa pada bulan Sya'ban ini, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, lam yakunin Nabi tidak berpuasa satu bulan lebih banyak berbanding bulan Sya'ban. Kemudian Aisyah menyatakan Nabi selalu berpuasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya. Nabi berpuasa keseluruhan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat Imam An-Nasai menyatakan kana yasumuhu illa qalilan bal yasumuhu kullah. Nabi berpuasa bulan Sya'ban ini melainkan sedikit Nabi tak puasa, bahkan Nabi puasa keseluruhannya. Mulla Al-Qari rahimahullahu ta'ala menyatakan perkataan Aisyah ini Nabi berpuasa keseluruhannya, sedangkan Nabi tidak berpuasa pada bulan Sya'ban keseluruhan. Ini menunjukkan keseluruhan itu sedikit sangat Nabi tinggal. Dan tidak dinafikan illa qalilan, perkataan Aisyah melainkan sedikit Nabi tak puasa, kerana dalam hadis tersebut dinyatakan Nabi tidak berpuasa satu bulan penuh melainkan selepas selepas Nabi sampai ke Madinah
Nabi akan berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Itu berkemungkinan takwilan daripada ulama-ulama hadis menyatakan yang maksudnya Nabi SAW tidak berpuasa sebulan penuh semenjak Nabi tiba di Madinah. Semenjak Nabi tiba di Madinah, Nabi hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum daripada Nabi sampai ke Madinah, berhijrah ke Madinah, sebelum tu Nabi puasa bulan Sya'ban penuh. Sampai saja ke Madinah, Nabi tak puasa penuh bulan Sya'ban. Dan mungkin juga kita letakkan makna kulluh, Nabi berpuasa penuh ni di atas hakikatnya memang betul-betul Nabi berpuasa penuh, iaitu sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, Nabi berpuasa penuh, sampai ke Madinah Nabi tak puasa penuh. Itu antara takwilan di kalangan ulama lah. Zahir daripada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, puasa bulan Sya'ban afdal daripada Rajab. Seolah-olah begitu. Dan selain daripada bulan Rajab, bulan-bulan haram. Sedangkan menjadi kemuskilan dalam riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah dinyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan saumu syahrillah al-Muharram. Puasa yang afdal selepas puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan haram, bulan Allah, iaitu pada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan haram. Itu puasa yang afdal selepas puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis-hadis, tak ada pula Nabi cerita tentang kelebihan puasa pada bulan Sya'ban, tapi Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Ulama jawab ada beberapa jawapan, di antaranya Nabi SAW tidak mengetahui kelebihan puasa pada bulan Muharram melainkan pada akhir kehidupan Nabi. Pada akhir kehidupan Nabi, Nabi tahu dan Nabi bagi tahu kepada umat melalui riwayat, melalui hadis, tetapi Nabi tak sempat untuk melaksanakan puasa tersebut. Ataupun ulama menyatakan adalah beberapa keuzuran Nabi, Nabi bersafar, Nabi sakit, dan juga beberapa sebab Nabi sebagai seorang pemimpin sibuk pergi ke sana ke sini, dan tak sempat untuk Nabi melaksanakan puasa pada bulan Muharram. Mungkin waktu Nabi yang banyak free itu adalah pada bulan Sya'ban. Itu yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kita memahami konsep hadis ini, bila ada berlaku dua pertembungan, satu riwayat menyatakan puasa penuh, satu riwayat menyatakan tak puasa penuh, dua-dua hadis sahih, maka dalam usul, bila berlaku saja pertembungan, kita lihat perkara yang pertama, kalau kita boleh kumpul, kita kumpulkan. Maksudnya kemungkinan bulan Sya'ban beberapa tahun Nabi puasa penuh, beberapa tahun Nabi tak puasa penuh. Dan ulama mengatakan kalau tak boleh nak kumpul, maka ada jalan yang kedua, dipanggil sebagai tarjih. Tarjih ini kita lihat dari sudut kekuatan sanad, yang mana yang lebih kuat, kekuatan rantaian hadis tersebut, yang mana lebih kuat, maka itu yang kita gunakan. Kemudian kalau tak boleh juga, ada cara yang ketiga, iaitu dengan cara kita lihat sejarah, yang mana hadis yang datang dulu, maka dia dimansuhkan dengan hadis yang kedua yang datang kemudian. Dan kalau tak boleh juga untuk dimansuhkan hadis yang datang dahulu dan hadis yang datang kemudian memansuhkan hadis tersebut, kita tak tahu sejarah hadis tersebut. Cara yang terakhir adalah ulama menyatakan, iaitu kita ihmal, iaitu kita tak amalkan dua dalil hadis tadi. Bahkan kita ambil dalil yang lain yang mana lebih rendah darjat hadis tersebut daripada dua hadis yang sahih tersebut. Kerana bila hadis yang sahih, kita tak boleh untuk menggunakan tiga cara yang pertama, maka kita buat apa? Ketepikan dua hadis tersebut, kita guna hadis yang lain yang lebih rendah sikit daripada itu. Berbeza dengan cara usul ulama-ulama Hanafi. Ulama Hanafi, perkara yang pertama mereka akan lihat dimansuhkan, kalau lihat sejarah mansuh
yang mana yang memansuhkan, yang mana yang dimansuhkan. Kemudian yang kedua baru mereka melihat pada tarjih, yang mana perlu ditarjihkan dari segi kekuatan sanad. Dan yang terakhir barulah mereka, yang ketiga barulah mereka kata kumpulkan dua-dua hadis tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tidak diamalkan dua-dua hadis, bahkan diambil hadis yang lebih rendah darjatnya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bulan Sya'ban juga di antara keistimewaannya adalah bulan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan bulan Sya'ban, diturunkan ayat selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam dengan satu salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini selalu kita dengar, selalu ketika sebelum khutbah Jumaat. Tapi apakah respon ataupun reaksi kita bila kita dengar ayat Quran ini dibaca? Kita kena berselawat kepada Nabi lah untuk sahut. Sebahagian masjid khatib akan, Bilal akan pegang kayu khutbah dan akan berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita kena selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa-apa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sabat minggu kita akan mendengar ayat ini dalam khutbah yang kedua. Dalam khutbah yang kedua, khatib akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka makmum kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana khatib membaca ayat ini pada khutbah yang kedua. Selalunya mana-mana khutbah di setiap negeri akan ada ayat ini. Ada ayat ini pada khutbah yang kedua. Dan kita sebagai audien yang mendengar, jemaah yang mendengar, maka kita perlu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunat. Bahkan kita tak berselawat, kita tak menyahut seruan Allah, kita dianggap sebagai orang yang bakhil, orang yang kedekut. Walaupun ketika khutbah disampaikan tak boleh bercakap, menghilangkan pahala Jumaat, tetapi ketika mana ayat ini dibacakan, maka hendaklah kita sahut seruan tersebut. Disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib memang dah berselawat dah. Sebab khatib lepas baca ayat ini, lepas dia baca ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, dia akan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian baru dia doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sehingga ke akhir. Ibnu Abi Saif Al-Yamani menyebutkan bahawasanya dikatakan sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Turunnya ayat itu pada bulan Sya'ban. Dinukilkan oleh Ibnu Syihabuddin Al-Qistalani dalam kitab Al-Mawahib, satu pandangan, dinukilkan satu pandangan sebahagian di kalangan ulama, bulan Sya'ban bulan berselawat kepada Nabi kerana ayat selawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala daripada Abi Zal Harawi bahawasanya perintah selawat kepada Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima adalah pada tahun yang kedua hijrah. Dia katakan pada malam Al-Isra wal Mi'raj, tapi yang ulama mengatakan ayat ini pada tahun yang kedua daripada hijrah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang beriman keseluruhannya, semua di kalangan kita, selepas Allah Taala menyeru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, untuk kita berselawat Allahumma salli wa sallim, berselawat dan salam kepada Nabi, sebagai asas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat juga selawat kepada Nabi. Jadi kamu pun hendaklah berselawat kepada Nabi. Allah Taala perintahkan kamu, bukanlah kerana
Nabi berhajat kepada selawat tersebut, bahkan liqasdi tashrifikum lamma amantum bih, bahkan kerana niat kamu untuk apabila kamu beriman kepada Allah, bila kamu berselawat kamu akan mendapat kemuliaan. Bi amrin tuwafiquna fihi malikal mulk al-a'zam ta'ala. Allah Subhanahu wa taala, malaikat berselawat kepada Nabi, kamu akan jadi mulia bila mana kamu melakukan apa yang Allah Taala buat, iaitu berselawat seperti mana malaikat berselawat. Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam rahimahullahu taala menyatakan, bukanlah selawat kepada Nabi itu adalah syafaat kita, syafaat daripada kita untuk Nabi, kerana kita tak seperti Nabi. Sesungguhnya orang macam kita ni tak layak untuk beri syafaat kepada Nabi. Nabi yang beri syafaat kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bimukafaati man an'ama alaina wa ahsana ilaina, untuk kita membalas dengan setimpal orang yang memberi nikmat kepada kita, yang buat baik kepada kita. Ajaran yang kita ikuti ini adalah ajaran Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat-sahabat, mengajar kepada generasi selepas daripada itu sampailah kepada kita. Sekiranya kamu tak mampu untuk membalas kebaikan orang yang buat baik kepada kamu, maka kamu doakanlah untuk dia, itulah kerana itu adalah cukup sebaik-baik pembalasan kebaikan kepada orang yang buat baik kepada kamu. Sebab Nabi kata, siapa yang buat baik kepada kamu, kamu tak ada apa nak balas kepada dia, maka ucapkan jazakallahu khairan ucapkan jazakallah faqad ablagha sana, maka itulah sebaik-baik pujian. Apa maksud jazakallah? Maksudnya doa. Jazakallah tu semoga Allah Taala membalasi kebaikan kamu. Allah Taala membalas kepada kamu kebaikan. Jazakallah. Kita jawab amin. Wa antum kadzalik, kepada kamu pun seperti itu juga. Jawab amin saja pun tak apa. Jangan kita diam, bila kita doa kita ucap amin. Atau ucap terima kasih pun boleh. Dia anggap huruf kita dianggap baik, adat kita baik, maka kita ucaplah terima kasih. Yang sebaiknya doa. Man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepada aku satu selawat, Allah Taala akan selawat kepada dia 10 kali selawat. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, Nabi SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, siapa selawat kepada aku satu kali, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Maknanya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia, menggandakan pahala dia dengan 10 kali. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang bawa datang satu kebaikan, maka Allah Ta'ala balas kepada dia 10 kali kebaikan. Kadang-kadang selawat ini memuliakan kepada Nabi. Di antara memuliakan Nabi di hadapan malaikat. Seperti mana dalam hadis menyatakan, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Sekiranya seseorang menyebut aku, berselawat kepada aku dalam satu jamaah, satu kumpulan yang ramai, maka Nabi kata aku akan sebut nama dia dalam satu jemaah yang lebih ramai daripada itu. Abu Lais As-Samarqandi menyatakan, kalaulah tidak selawat ini, tidak ada pahala selawat kepada Nabi, melainkan hanya mengharapkan dengan syafaat, pasti wajib kepada orang yang berakal supaya tidak lalai terhadap perkara ini untuk mendapat syafaat Nabi. Fa kaifa wa fiha maghfirah lizunub. Selawat ini bukan sekadar dapat pahala, bukan sekadar syafaat, mendapat syafaat, tetapi dia juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dihikayatkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, daripada sebahagian ulama menyatakan, kuntu aktubul hadis wa usalli ala nabi,
aku menulis hadis dan aku berselawat kepada Nabi pada tulisan hadis aku ini, wala usallim, aku tidak selawat. Fara'aitun nabi fil manam. Imam Ghazali kata aku lihat, aku melihat Nabi SAW dalam mimpi. Nabi menyatakan, ama tutimmus salah alayya fi kitabik, kenapa kamu tak sempurnakan selawat ke atas aku dalam kitab kamu? Bila kamu tulis selawat dan salam, bukan sekadar selawat semata-mata. Fama katabtu ba'da zalika illa sallaitu wa sallamtu. Imam Ghazali kata, aku tidak menulis lepas daripada itu melainkan aku akan selawat dan juga aku akan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan disunatkan kepada orang yang membaca hadis dan juga selain daripada hadis, apabila Nabi disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengangkat suaranya dengan selawat dan juga salam kepada Nabi. Bila mana dia menyebut perkataan Nabi SAW, maka dia angkatkan suara je. Wala yubaligh fi raf'i mubalaghatan fahishatan, jangan tak angkat lebih sangat. Bila tuan-tuan baca daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tekankan sikit tapi jangan terlampau tekan sangat, supaya menyedarkan jemaah yang ada di hadapan, mereka juga dapat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada beberapa kelebihan dalam berselawat kepada Nabi. Kalau cerita tentang kelebihan selawat kepada Nabi ni cukup banyak lah. Mungkin ulama' menyatakan tak mampu untuk ditulis, dihitung satu persatu tentang kelebihan selawat kepada Nabi. Tapi kita baca sekadar mana yang boleh sementara menunggukan azan isyak. Perkara yang pertama, sesungguhnya orang yang selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan gandakan dengan 10 selawat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, siapa selawat kepada aku satu selawat, Allah Taala akan selawat kepada dia dengan 10 selawat. Kita bagi laluan pada azan ya.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kita lihat sikit hadis daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Nabi SAW keluar. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, aku ikut Nabi sehinggalah Nabi masuk ke satu kebun tamar. Maka Nabi sujud dan Nabi panjangkan sujudnya sehingga Abdul Rahman bin Auf kata, aku khawatir Allah Ta'ala telah wafatkan Nabi sebab terlampau lama sujud. Kemudian Abdul Rahman bin Auf kata, aku datang, aku lihat. Maka pada ketika itu Nabi pun bangun dari mengangkat kepala dia daripada sujud. Maka Nabi menyatakan, ma laka ya Abdur Rahman, kenapa kamu ni wahai Abdul Rahman? Maka Abdul Rahman bin Auf menyebutkan tentang kekhawatiran, kebimbangan dia terhadap Nabi. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasalam telah berkata kepada aku, ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul, tidakkah kamu gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, sesiapa yang selawat kepada kamu wahai Muhammad, maka aku akan berselawat kepadanya. Iaitu Allah Taala kata, siapa yang berselawat kepada kamu, Allah Taala akan berselawat kepadanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, siapa yang memberi salam kepada kamu, maka aku, iaitu Allah Taala akan memberi salam kepadanya. Dalam satu riwayat Nabi sujud kepada Allah Taala kerana bersyukur. Yang kedua, siapa berselawat kepada Nabi, kelebihan berselawat kepada Nabi, Nabi SAW akan selawat kepadanya. Man salla alayya balaghatni salatuhu wa sallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dhalika 10 hasanatin. Riwayat At-Tabrani. Nabi kata, siapa yang berselawat kepada aku sampai selawat dia kepada aku akan selawat kepada dia balik, dan ditulis baginya selawat tersebut 10 kebaikan. Kemudian yang ketiganya, siapa selawat kepada Nabi adalah Allah, malaikat selawat kepadanya. Tadi yang pertama Allah Ta'ala selawat kepada orang berselawat kepada Nabi. Yang kedua, Nabi sendiri berselawat kepada orang yang selawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, malaikat akan berselawat kepada orang yang selawat kepada Nabi SAW. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, aktsirus salah alayya yaumal jumu'ah, perbanyakkan selawat kepada aku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya Jibril datang kepada aku sebentar tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, ma 'alal ardi min muslim yusalli alaika marratan wahidatan illa sallaitu ana wa malaikati alaihi 10. Jibril kata, tidak ada di permukaan bumi ini daripada mana-mana orang Islam yang selawat kepada kamu satu kali wahai Muhammad, melainkan aku, iaitu Jibril, dan juga malaikat-malaikat aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Itu di antara beberapa kelebihan selawat. Dan yang terakhir, yang keempat kelebihan, siapa yang selawat kepada Nabi SAW, diangkat darjatnya, ditambah kebaikannya, diampunkan kesalahan ataupun dosa-dosanya. Hadis yang terakhir daripada hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, Imam Al-Bazzar, daripada Abi Burdah bin Niyar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbih sallallahu alaihi biha 10 salawatin. Siapa yang selawat kepada aku di kalangan umat aku satu selawat secara ikhlas daripada hatinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepadanya 10 kali. Allah Taala akan mengangkat dengan sebab selawat tersebut 10 darjat, dan ditulis baginya 10 kebaikan, dan diampunkannya 10 kesalahan. Dalam kitab Targhib karangan Imam Al-Munziri. Jadi insya-Allah saya kira cukup sekadar itu dulu tentang peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban dan juga berselawat, kerana ayat selawat ini turun pada bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.